Assalamualaikum guys. So, hari ini kita ada Kia Sorento 2.5 NA. Ya, hari itu kita dah review tapi 2.2 turbo diesel. So hari ini kita review Kia Sorento yang varian paling murah sekali. So seperti biasa, sebelum kami meneruskan review kami, sebelum kami cerita keburukan dan kebaikan kereta ini, sudi-sudikanlah untuk anda menekan butang like, menekan butang share, menekan butang subscribe dekat YouTube, dekat Facebook, dekat TikTok, Instagram dan juga channel Netflix kami. Sudi-sudikanlah ya. Okey, dekat belakang kita ni kita ada sebuah Kia Sorento 2.5 NA front wheel drive. Ya, kereta ni hanya satu-satu varian yang Kia ada menawarkan 7 tempat duduk dengan pacuan roda depan. Ya, dia memang berbeza dan disebabkan itu dia lebih murah pada RM212,000. So, bila kita sebut kereta murah, kita mesti bayangkan bumper hitam, ring kompang, side mirror tak boleh lipat. Tak, tapi Kia di Malaysia ni bawa varian yang agak cantik, yang sangat sedikit saja perbezaan dia. Kat depan tu kita masih dapat front grille Tiger nose, kita dapat Tiger Eyeline LED DRL dan kita dapat lampu depan yang sama LED dengan auto high beam. Cuma yang berbeza bagi kereta ini hanyalah sport rim dia. Ya, dia menggunakan sport rim yang lebih kecil bersaiz 18 inci yang dibalut dengan tayar Goodyear Efficient Grip 235/560/18. Dan dekat atas tu dia tak ada dia punya roof rail. Itu saja perbezaan. Kalau kita letak sebelah-sebelah dengan varian yang lagi mahal, kita mungkin tak perasan pun, oh ini varian murah, ini varian mahal. Itu saja perbezaan kat bahagian luar. Di bahagian belakang pun sama saja dengan varian yang lebih mahal. Mantap Kia Malaysia. Okey, ni bahagian dalam kabin Kia Sorento 2.5 NA front wheel drive. Ya, dekat dalam ni tak nampak sangat pun perbezaan dia. Kecuali dia dapat fabric seat. Dia tak guna leather seat lah. And then dekat skrin depan kita ni, kalau variant all wheel drive, dia menggunakan meter digital. So dalam front wheel drive 2.5 NA ni dia menggunakan meter analog digital. Bahagian digital tu hanyalah sebesar 4.2 inci saja. Tapi anda masih dapat skrin sebesar 10.25 inci dan lain-lain equipment yang ada pada kereta ini. Tak banyak beza pun. Android Auto pun ada. Apple CarPlay ada. Dan seating positionnya ialah 2 depan, tengah 3 dan 2 dekat belakang. Jom kita pergi kat belakang. Kita view kat belakang. Ada apa lagi? Okey, ini di bahagian belakang Kia Sorento, barisan belakang sekali ya. Selain dia tak ada fabric seat ataupun leather seat, dia digantikan dengan fabric seat. Dia tak ada blind dekat bahagian tempat duduk yang barisan kedua. Dan juga speaker, daripada 12 speaker yang ada pada varian tertinggi ditukar kepada 6 speaker saja, tak ada jenama. Okey, bunyi dia pun masih lagi okey. Tapi dekat bahagian belakang ini, Kia Sorento ni masih lagi menang sebab dia ada 2 corong penyaman udara dan dia ada controller dekat bahagian belakang ini. Dan setiap barisan tempat duduk ni ada 2 point USB. 2 belakang, 2 tengah, 2 dekat depan. Dan specialnya dekat depan tu, dia menggunakan satu lagi pengecas tanpa wire. Dekat belakang ni, walaupun kita nampak kecil, bolehlah untuk orang tua duduk. Cuma kaki saya agak bercangkung sikit. Atau bercangkung, tertinggung. Cuma kaki saya ni menjungkit ke atas sikit lah. So kalau kita drive lama-lama, mungkin akan terasa penat. Tapi sebenarnya kalau kita lipat bahagian belakang ini, kita dapat lebih kurang 616 liter. Kita lipat semua ni, dengan kita tekan butang macam ni, kita dapat 2000 liter. Tapi kalau kita gunakan semua tempat duduk ini, kita dapat 187 liter dekat ruang dekat belakang. Mantap juga Kia Sorento 2.5 NA. Okey guys, kita nak rekod. Kita nak cerita pasal safety kereta ni. So kereta ni walaupun dia low spec, dia masih menggunakan advanced safety teknologi untuk safety lah. Maksudnya dia ada semua. Ada front collision warning, blind spot warning, rear cross traffic alert. Tapi berbeza dengan pengeluar ataupun kereta yang lain, dia datang dengan collision avoidance. Sebagai contoh, kereta Hilux kat sebelah saya ni, saya nampak dan dia bagi warning kepada saya punya side mirror. Kalau saya cuba masuk,
saya berdegil kat saya nak masuk, dia akan brake supaya saya tak masuk dan melanggar kereta sebelah tu. Tu maksudnya collision avoidance lah. Dan collision avoidance ni dia ada semua kepada semua ciri. Dia ada dekat blind spot, dia ada dekat RCTA dan juga dia ada dekat forward collision assist. Maksudnya kalau kita nak langgar depan pun dia akan elakkan lah. Cuma kekurangan dia tak ada kamera 360 darjah. So dia hanya ada kamera, reverse kamera saja. Ini menjadikan kalau saya nak reverse, nak masuk parking tu kadang-kadang sengit sikit lah. Sebab saya pun jarang bawa kereta besar ni. Bagaimana pula dengan enjin dia? So enjin dia menggunakan enjin 2.5 NA Smart Stream. Enjin ni 4 silinder, menghasilkan lebih kurang 177 horsepower dengan 232 Nm torque. Enjin ni dengan body kereta ni memang kalau tengok atas kertas macam tak cukup power, tapi bila kita dah bawa kereta ni cukup je power dia, lebih pada cukup. Sesuai je untuk kita bawa kereta ni. And then dia disambungkan dengan menggunakan transmisi 6 kelajuan automatik. Memang transmisi ni memang saya cukup sukalah sebab dia cukup smooth, cukup lancar dan cukup comfort lah. Dia tak menerjah, dia tak tersentak-sentak pada low speed. Cuma kadang-kala bila kita nak downshiftkan gear menggunakan sistem Shiftronic pada tombol gear ni, kadang-kadang dia punya shift tu lambat, mungkin dalam setengah second. Dan disebabkan dia low spec juga, dia tak ada pedal shift. Itu sajalah. Tapi saya rasa pedal shift tu kadang-kadang setengah orang tak guna pun. So kekurangan tu boleh dimaafkan lagi. Okey. Dari segi brake pula, saya dah cerita tadi memang brake dia memang solid lah. Dan dari segi handling, okey, ini yang menarik. Minggu lepas kita dah review Audi A3. Kalau kita boleh simpulkan, Audi A3 ni dia lebih pada solid dengan sport dengan firm. Kia Sorento ni dia terbalik. Dia lebih kepada comfort tapi masih mengekalkan ciri solid. Kita rasa kereta ni tetap solid tapi dia lebih comfort. Dia tak terhentak. Sebenarnya saya cukup tak suka sebab kalau saya nak balik kampung dekat Terengganu, saya kena lalu jalan Great Jeli. Saya kena bawa SUV sebab SUV ni contohnya macam kereta ni berat dia 1719 kg. Ini menyebabkan inersia kereta ni sangat besar, terutamanya dekat selekoh. So kadang kalau kereta yang berat macam ni, bila dekat selekoh kita rasa kita berebut steering dengan chassis dia. Kita nak kanan, kereta ni nak ke kiri. Tapi tidak bagi kereta ni sebab suspension belakang dia menggunakan suspension multi-link. So kalau saya henyak laju-laju dekat selekoh pun, dia masih stable. Dia masih mengekalkan ciri sebagai sebuah kereta. Dia tak rasa goyang, dia tak rasa wobble. Dan dia bolehlah kalau kita nak ambil selekoh tajam tu 80-90. Ingat kereta ni besar tau. Dan dia lebih tinggi berbanding dengan kereta sedan ataupun kereta compact yang lain. Okey, bagaimana pula dengan penggunaan bahan api? So disebabkan dia bukan varian diesel, dia menggunakan varian petrol. Penggunaan bahan api adalah sekitar 8 kalau kita hentam laju-laju, 10 kalau kita bawa highway 10 km per liter. Kalau kita bawa highway sekitar 110, 120. Dan boleh jadi 12 km per liter kalau maintain 110 ke 100 km sejam. Logik lah sebab kereta ini berat dan kereta ini besar dan rintangan angin dia pun lagi tinggi berbanding dengan kereta biasa. Kepada siapa kereta ini patut beli? Okey, masa saya balik hari tu, saya pernah tengok lah. Ada seorang brother ni, dia bawa SUV C segment, 5 tempat duduk, tapi anak dia ramai. So dia terpaksa letak anak dia dalam bonet belakang. So satu lagi 3 anak dekat dalam lah. Satu lagi anak dia suruh duduk dengan beg-beg dekat bahagian belakang tu. So saya rasa benda tu agak bahayalah sebab kat belakang tu safety tak ada, seat belt pun tak ada. So kepada pembeli ataupun pemilik ataupun ahli keluarga yang ada lebih kurang 6 orang, 7 orang, kereta mini memang sangat sesuai. Ataupun paling cantik 6 orang sebab kita boleh lipat satu seat lagi kat belakang untuk kita letak beg-beg kita untuk jalan jauh. Jangan risau sebab kereta ni ada jaminan selama 5 tahun. Jaminan selama 5 tahun dan juga free service selama 5 tahun. So kalau kita beli kereta ni, kita tak payah fikir pasal servis. Kita beli, kita bayar bulan sahaja.
Okey, itu saja review kami berkenaan dengan Kia Sorento 2.5 NA front wheel drive. Sehingga kita berjumpa lagi. Seperti biasa, kami memohon pada anda untuk menyokong kami, untuk menekan segala butang like, butang share, butang subscribe dekat Facebook, dekat YouTube, Instagram, TikTok dan terbaru dekat channel Netflix kami. Sehingga berjumpa lagi. Okay guys, bye-bye.